Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adhaka wa abaka wa amata wa ahya wa as'ada wa ashqa wa adalla wa hada. Wallazi anzalal Qur'ana ala khatamil anbiya'i wal mursalin. فرفع به أقواما ووضع به آخرين فمن اتبع هداه كان من السعداء ومن أعرض عنه كان من الأشقياء صلوات الله وسلامه على سائر الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين والمجاهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين أما بعد. يقول الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو ولدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. صدق الله العظيم. Kehidupan dunia ini hanyalah main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahami suratul An'am ayat 32? Yang saya hormati lagi saya kasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, para ustaz, alim, ulama, seluruh barisan kepimpinan surah Jumaat Asy-Syakirin, tuan-tuan haji, puan-puan hajat, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, sahabat dan sahabiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya syukur kita dihimpunkan pada 14 Syaban pada hari ini. Jadi malam ni kalau kita nak membaca doa, kerana apa? Kerana sebahagian daripada ulama mengambil kira separuh daripada bulan ini merupakan antara hari-hari penting, yang mana kitab-kitab iaitu catatan amalan kita itu akan dibawa bertemu Allah Subhanahu wa taala antaranya pada petang ini insya-Allah. Sebab itu kita kumpul kebaikan kita pagi ini untuk dipersembahkan pada petangnya nanti. Dan insya-Allah pagi ini dalam kesempatan yang sedikit, insya-Allah tak lama kita punya tazkirah. Saya pun nak ke Berang, nak pergi ke kebun tapak madrasah. Insya-Allah kita ringkas-ringkas je. Boleh tuan-tuan Pukul 12 kita berhenti. Macam marah je. Boleh? Alhamdulillah, hebat orang sini. Memang betul lah, orangnya banyak bersyukur. Asy-Syakirin. Subhanallah. Pagi ini kita nak dengar nasihat daripada malaikat. Malaikat menasihati manusia. Tak lain tak bukan iaitu nasihat Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara khusus kepada Nabi, secara umum kepada kita. Iaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Sahal. An Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atani Jibril faqala ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Thumma qala ya Muhammad syaraful mu'min qiyamuhu bil-lail wa 'izzu istighna'uhu 'anil nas atau kama qala. Hadis ini daripada sahabat bernama Sahal. Sahal ni ketika Nabi wafat umurnya 15 tahun. Nama dia sebenarnya Hazan, Zainun ataupun Huzun. Tapi Nabi tukar jadi Sahal. Sahal ni bahasa Arab mudah, suhula.
Sebab asal nama dia tak berapa bagus. Bukan nama orang, tuan-tuan. Nama tempat yang tak baik pun Nabi tukar. Contoh, Madinah. Nama asal Madinah ialah Yathrib. Maksud Yathrib yang dicela. Saraba Yathribu, maksudnya cela. Nabi pindah ke Madinah, Nabi tukar nama daripada Yathrib ke Al-Madinatu Al-Munawwarah, iaitu bandar yang bercahaya dengan cahaya Islam. Jadi Sahal ni asal nama dia Hazan ataupun Huzun, sedih, susah, payah. Sebab itu nama ini merupakan benda yang kita panggil selalu. Habis Ustaz, nama saya pun dah 60 tahun, perlu ke saya tukar? Tukar. Walaupun tak tukar pada IC, tak tukar pada surat beranak, tukar pada panggilan, biar namanya itu nama yang baik dipanggil-panggil. Sebab tu jaga-jaga bila bagi nama anak. Saya Ustaz tadi dapat anak, alhamdulillah. Laki-laki ke perempuan? Laki-laki Ustaz. Dah bagi dah. Ambil mana? Al-Quran. Apa namanya? Fir'aun Ustaz. Fir'aun namanya. Lagi kecil sampai besar dia panggil on, dia tak off nanti. Sebab itu dia panggilan. Sebab tu ada orang yang namanya tu payah dipanggil dalam kesedihan hidupnya sebab namanya sedih. Nabi tukar nama Huzun kepada Sahal. Dan dia ni orang muda. Nabi wafat umurnya 15 tahun. Muda sangat. Nak sebutnya bahawa Sahal ini orang yang sangat penting, sahabat yang penting, dan dia sahabat yang terakhir meninggal di Madinah. Dia kata, kalau aku mati nanti, kamu takkan dengar lagi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu takkan mendengar lagi perkataan aku mendengar dari Rasulullah. Sebab yang boleh mendengar dari Rasulullah, sahabat yang dengar dari mulut Rasulullah. Sebab itu kita hanya mendengar qala Rasulullah, qala Rasulullah, berkata Rasulullah. Kita tak dengar lagi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila Nabi wafat. Kerana inilah sahabat yang terakhir meninggal di Madinah, umurnya panjang. Dan Sahal ini antara sahabat yang sangat penting, yang mana dia bercerita daripada Nabi. Dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atani Jibril. Nabi kata aku didatangi oleh Jibril. Kalau kita masuk kat Masjid Nabawi, dia dua pintu ni, satu pintu, satu pintu. Itu yang masuk daripada depan sekali dipanggil Babus Salam, pintu salam. Pintu Babus Salam ni dekat Madinah ada, dekat Masjidil Haram pun ada. Jadi kalau dekat Masjidil Haram, tempat kita keluar habis kita sa'i dekat Marwah, maknanya bila mula Safa mesti habis Marwah. Siapa sa'i dia habis dekat Safwa, demam lah tu. Tahu demam? Salah jenis pergi ibadah, tak belajar, ini masalah. Dia mesti habis kat Marwah. Keluar Marwah itu satu, dua, pintu kedua Babus Salam. Sebab tu kalau kita nak mulakan masuk Masjidil Haram, ikut sunnah Nabi. Sebab bukan kira hotel kita dekat dengan pintu Bab Abdul Aziz, Malik Abdul Aziz, Malik Fahad, kita dah ikut masuk situ. Boleh, tak haram, tak dosa. Sunnahnya ikut Babus Salam. Sebab itu Imam An-Nawawi ketika masuk Masjidil Haram, dia masuk pintu lain, ditegur oleh seorang budak laki-laki. Tuan, ini pintu Babus Salam, Nabi masuk ikut sini. Saya baca dalam kitab Imam An-Nawawi. Malu Imam An-Nawawi, dia tulis kitab, dia pun tak ikut masuk pintu Babus Salam. Sebab itu pintunya. Kalau di Masjid Nabawi ada pintu Babus Salam, dia keluar pintu Baqi'. Sebelah pintu Baqi' ada pintu kayu, umurnya ratusan tahun. Itu dipanggil pintu Jibril. Pintu Jibril.
Kadang-kadang Jibril ikut situ nak sampaikan wahyu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang Jibril tunjuk rupa asal dia. Paling tidak 2 kali, iaitu ketika turun wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Nabi nampak Jibril dalam bentuk asal dia. Nabi lari balik, Nabi nampak Jibril duduk di antara 2 ufuk langit. Besar tak kecilnya Jibril. Bukan besar tak besar, besar tak kecil. Dalam keadaan kedua, ketika Nabi Isra' Mi'raj, dia nampak Jibril dalam bentuk asalnya. Dalam hal-hal lain, Jibril datang dalam rupa laki-laki. Kadang-kadang dalam hadis yang panjang, hadis Jibril yang diriwayatkan daripada Umar Al-Khattab, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh tala'a alaina rajulun syadidun sawadi sya'ri wa syadidun bayadi thiyabi la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifu minna ahadun. Ketika kami duduk-duduk kat masjid, kata sahabat-sahabat, tiba-tiba muncul seorang laki-laki. Sahabat-sahabat tengok je. Rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih. Tak ada tanda-tanda musafir. Kalau musafir mesti kotor. Seolah-olah dia keluar daripada bilik belakang je masuk ke dalam. Nak kata musafir, tak ada tanda musafir. Nak kata orang sini, orang tak kenal. Tiba-tiba duduk dekat Nabi. Dah lah duduk kat Nabi, lutut Nabi bertemu. Rapatnya bertemu lutut. Bukan saja bertemu lutut, wa wada'a kaffaihi ala fakhizaihi. Dia ambil 2 tapak tangan dia, ini Jibril, letak atas peha Rasulullah. Tu belajar ni dia kena bertalaqi, berjumpa. Adab dia. Sahabat lagi pelik, dah tak kenal, dengan Nabi macam kawan baik. Tapi hati sahabat diam je, tak kata. Kalau kita, ya Rasulullah, siapa-siapa tu? Siapa-siapa, betul tak? Ke tak betul? Kita lah nakal, kita ni nakal. Sahabat diam je walaupun nak tahu. Hujung hadis itu, lalu Nabi kata, itulah Jibril. Dia datang mengajar kamu tentang agama kamu. Dalam hadis ini, Nabi kata, Atani Jibrilu faqala ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Jibril datang berjumpa Rasulullah. Jibril nak nasihat Nabi 5 perkara. Yang pertama, kata Jibril, wahai Muhammad, hiduplah sesuka hatimu. Ish ma syi'ta, perkataan syi'ta ni suka hati kamu. Hiduplah suka hati kamu, dan kamu kena ingat kerana sesungguhnya kamu akan mati. Kita ni nak mati pun mati, tak nak mati pun mati. Ada orang dia tak nak mati, dia mati. Kalau sahabat-sahabat ingat, ada seorang manusia, insan istimewa di kalangan manusia. Dia meninggal pada 25 Jun tahun 2009. Tuan-tuan mesti kenal kalau sebut nama dia. Saya cerita mengenai diri dia dulu, boleh? Boleh Insan ini dia target. Dia nak hidup 150 tahun. Kat sini ada siapa umur 100 tahun angkat tangan? Tak ada Dia nak hidup 150 tahun umurnya. Dan dia ni kaya raya. Rumah ni bukan banglo, rumah dia istana. Dan dia ada 12 orang doktor pakar yang setiap hari akan membuat pemeriksaan ke atasnya, daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Air kencing dia tiap-tiap hari dia cek, dia punya najis tiap-tiap hari dia cek, air liurnya dia cek, darah dia cek, semua dia cek. Doktor pakar ni duduk dalam istana dia, 12 orang. Yang kedua, dia upah 15 pakar dalam exercise, memerhatikan agar dia ni menjalani dia punya latihan setiap hari dalam keadaan yang betul, yang baik, terhebat, sempurna. Berapa ramai? 15 orang. Yang ketiga,
Makanan dia itu, air dia itu, dia takkan minum, takkan makan, melainkan sudah diuji dalam makmal bahawa makanan dia itu baik untuk kesihatan dia. Yang keempat, dia tidur di atas katil yang direka khas untuknya. Ketika tidur, katil itu akan memastikan oksigen, level kandungan oksigen yang dia hirup, yang dia ambil ketika tidur itu memang cukup sempurna untuk kesihatan dia. 4 dah. Yang kelima, dia ada apa? Dia ada penderma organ penting. Macam kita kan, jantung berlubang, cari orang yang boleh derma jantung sampai mati, tak ada orang nak derma. Dia ni dah ada penderma, donor yang dia bayar, siap untuk dia. Kalau dia perlu jantung ambil, dia perlukan buah pinggang ambil. Orang ini dah ada dekat dalam istana dia, dan orang ini dijaga sebagaimana doktor-doktor pakar ini menjaga dia sama. Sebab dia nak jantung orang ni baik macam jantung dia, buah pinggang orang ni baik macam buah pinggang dia. Tuan-tuan, pada 25 Jun 2009 dia meninggal dunia. Kerana apa? Jantung dia tak berfungsi, jantung dia mati. Tuan-tuan tahu siapa mereka ini? Nama dia ni, orang ni? Michael Jackson. Michael Jackson. Tuan-tuan faham tak cerita saya? Tak faham lagi ni. Ni saya nak cerita ni. Kita dengan duit harta dunia yang kita ada, kita tidak boleh melawan takdir Allah dalam kematian. Siapa pagi ni boleh melawan kematian? Siapa pagi ni dia yakin boleh hidup sampai zuhur nanti dia hidup? Angkat tangan. Jumaat lepas, Ustaz Dr. Syihabuddin Muhaimin, sahabat saya, muda lagi, 51 tahun. Malam semalam kuliah, muka segar bugar. Pagi isteri dia maklum, mesej, Ustaz meninggal dalam tidur. Kawan-kawan semua jadi tak percaya. Bukan tak percaya macam mana, sebab kita kenal dia, kita tahu dia, kesihatan dia. Semalam sama-sama program Isyak, hari ni meninggal jadi mayat. Isyak sampai 1:30 pagi, beza dia 4-5 jam je. Nak sebutnya apa? Kita tak tahu tuan-tuan. Tuan-tuan sedang dengar kuliah ini, malaikat maut dah tunggu dekat pintu rumah tuan-tuan. Tinggal nak beri Assalamualaikum. Beri salam saja. Maksud hadis ini, kata Jibril, Ish masyikta, hidup. Macam mana kau nak hidup? Hiduplah, lantaklah macam tu. Tapi kena ingat, kamu mati. Maksudnya hadis ini bukan suruhan tetapi amaran. Kalau kamu nak hidup, hidup dalam kemuliaan. Hidup yang mana kamu menghargai kehidupan ini yang Allah berikan. Bila marinya kematian, ketika itu dah tidak ada tawar-menawar kamu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semalam tuan-tuan, saya ke Puchong, ada mesyuarat madrasah. Ni highway Puchong ni kan 3 lane kan, saya dekat kanan sekali laju. Ustaz tak bawa laju kereta 150, itu je lah, 160 taklah laju. Sebab di hadapan saya nampak kerusi. Tak tahu kerusi siapa, jatuh dari langit ke berapa, wallahu a'lam. Saya nampak kerusi. Kalau saya tak langgar, orang lain langgar. Paling kanan, berhenti, tekan lampu emergency. Tapi walaupun dah lampu emergency, sebab dia macam ni, lamp, dia macam bengkok sikit. Jadi kereta laju, mana nampak saya kat depan. Dia zoom, tiba-tiba saya kat depan. Jadi saya nampak. Jadi kawan yang bawa kereta ni, dia bawa kereta saya. Mula saya bawa dia.
Saya kata, penat lah, hantar bawa lah. Dia pun bawa saya. Mula saya bawa dia. Dia pun keluar nak ambil kerusi, nak alihkan. Tolak tepi jalan. Kereta laju lagi belakang. Saya duduk sini, tuan-tuan, saya nampak kat side mirror tu. Kereta laju. Ketika itu saya keluar, saya kena. Tak keluar, saya kena. Ketika itu yang saya ingat satu je. Ya Allah, kena aku, kena. Hujung yang saya sebut satu je. Allahu Akbar. Nak jadi apa jadilah. Saya takbir, tuan-tuan. Allahu Akbar. Kereta tu langgar kereta saya. Tapi tak tepat. Dia mari tepi, dia bawa ke side mirror. Tanggal side mirror. Kalau dia tegak, saya ni ke depan, tuan-tuan. Allahu Akbar. Kemudian kereta lain mari, kereta lain mari, kereta lain. Semua break. Lori. Allahu Akbar. Kalau tidak, semalam kena lengit lori dah. Bila saya, yang bawa langgar saya tu budak Cina, umur 29 tahun. Dalam keadaan dah kelang kabut semua, saya suruh dia ke tepi. Dia ke tepi. Orang tolak ke tepi jalan raya depan. Saya pun depan. Bila saya buka kereta, tengok budak Cina tu berdiri macam ni. Dengan seluar pendek dia, laki-laki. Kaki dia menggigil, bawah sampai kepala. Saya tak ada air, selalu ada air kat kereta. Saya tenangkan dia. Saya terperanjat juga, tapi dia lagi teruk. Mungkin dia tak pernah aksiden. Lepas tu saya tenangkan dia. Saya kata, okey lah. Saya mau matilah. Saya terpanjatlah. Saya. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat. Saya nak sebutkan semalam. Ketika saya nampak kereta datang kat cermin lagi belakang tu, laju. Saya hanya fikir satu saja. Mati aku. Dalam keadaan bila dah selesai semua, saya kata tak apalah. Dia kata macam mana? Tak payah report lah. You pergi repair kereta, nanti I gantilah. Panjang cerita. Walaupun dia langgar saya. Datang petugas plus naik 4-wheel drive 2 orang. Dia kata terima kasih encik selamatkan nyawa orang. Walaupun nyawa saya tak selamat semalam. Sebab kalau saya langgar, saya pun kena. Tak langgar pun kena. Dah rezeki saya. Saya alih kerusi tu. Kalau tak, orang sebelum ni dia akan langgar. Sama juga ceritanya. Cuma ketika berlaku itu, baru saya teringat betapa Allah Subhanahu Wa Taala itu memberi peluang kita untuk hidup berjumpa pagi ni. Sebab itu terkadang bila orang aksiden patah kaki, patah tangan, dia akan kata Allah tak tolong dia. Sebenarnya Allah dan malaikat dah tolong dia. Kalau ikutkan cerita, dia mati. Tiba-tiba kaki yang patah, tangan yang patah. Bila orang kata soal kita, tak apa, kita tak apa. Kita dah selamat ni, Allah tolong ni, Allah dah tolong ni. Nak sebutnya, tuan-tuan, kematian dengan kita hanyalah senipis kulit bawang. Cuma ketika hidup ini, kita nak mati yang macam mana? Kita nak mati yang diredai oleh Allah. Allah berfirman, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Suratul A'raf ayat 34. Setiap umat itu ada dia punya ajal. Dan kita tengok ramai yang mati bulan ini, bulan Sya'ban dan bulan Rejab, ramai ulama. Perasan tak? Hari Jumaat minggu lepas, Ustaz Abdullah Isa, pernah mengajar sini? Kedah, balik. Yang meninggal lagi, Tok Guru kepada Menteri Agama kita sekarang, Tuan Guru Haji Abdul Terengganu. Yang meninggal lagi, Tok Guru besar dunia, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, pengarang kitab Safwatut Tafasir, kitab Tafsir Ayatul Ahkam, kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran. Banyak kitab-kitab besarnya ulama dari Syria meninggal di Turki. Bila? Jumaat lepas. Bulan Sya'ban. Siapa kata, tuan-tuan, kita boleh menangguh dan menahan, menunda kematian? Sebab itu, tuan-tuan, pagi ini muhasabah malaikat.
Kalau kita dengar cerita manusia, kita rasa manusia. Tetapi malaikat yang menasihatkan kita dengan nasihat ini, Jibril. Siapa Jibril? Ketua malaikat. Yang suci, yang maksum. Membawa Al-Quran. Dan habis Quran turun, Jibril tak turun. Sehinggalah Rasulullah wafat, Jibril turun memuliakan, ta'zimkan Rasulullah. Jibril turun bukan bawa wahyu, kerana Rasulullah nak pergi, dia meraihkan kekasih Allah. Sebab itu, dalam keadaan itu, Allah kias-kias. Mati ni Allah kias, faham tak? Allah tunjukkan orang jauh mati. Pertama, kita baca surat khabar, orang US mati, orang Itali mati, orang Cina mati, orang Jepun mati. Allah dekatkan lagi. Yang kedua, orang mana? Orang Malaysia, orang Johor, orang Kedah, orang Jerantut, orang Pahang mati. Allah dekatkan lagi. Orang mana? Orang AU3, AU2, AU1 mati. Allah dekatkan lagi. Orang mana? Jiran-jiran kita mati. Allah dekatkan lagi. Orang mana? Saudara mara kita mati. Allah dekatkan lagi. Mak ayah kita mati. Allah dekatkan lagi. Kita mati. Kita mati. Cuma kita yang mati itu dulu lupa yang kita akan mati. Sedangkan Allah dah ingatkan, Rasulullah dah ingatkan, malaikat dah ingatkan. Cuma kita lupa sebab kita lupa cara bagaimana hidup atas muka bumi ini sebagai hamba Allah yang lemah. Tu yang tak bangun subuh, tak solat. Sebab hidup tak ada matlamat. Sedangkan mati hidup itu ada nilai dosa, pahala, mulia dan hina di sisi Allah. Bukan mudah tuan-tuan nak mari subuh ni, senang. Susah. Dalam keadaan susah itu, Allah pilih orang-orang yang baik. Yakinlah, bila orang itu dia jaga solat-solat ini, antaranya solat subuh dan juga solat isyak, solat yang payah dilakukan kalau tidak ada kekuatan dalam. Sebab tu mata buta sampai masjid, kaki tempang tak ada sampai masjid. Tetapi kenapa orang yang celek tak solat? Kenapa orang ada kaki tak sampai masjid? Sebab di sininya dia lupa, dia kenal atau tidak pada Allah. Yang kedua, Jibril kata, wahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Kasihlah pada siapa kamu nak kasih. Secara umumnya Allah sebut manusia cinta kasih kepada siapa? Kepada keluarga dia. Yang disebut keluarga tu mak, ayah, bapa, adik, beradik, bini, anak-anak. Manusia suka pada apa? Kepada dunia. Apa tu dunia? Rumah dia, kereta dia, pangkat dia, duit dia, kebun dia, apa yang dia ada di atas muka bumi ini sebagai benda yang disebut i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah, kata Allah, yang namakan kehidupan dunia itu iaitu permainan, perkerjaan sia-sia, apa dia, perhiasan, berbangga-bangga kerana ramai anak-anak yang berjenama, anak-anak yang hebat, ada Tan Sri, Puan Sri, Tiang Sri, tetapi tak berseri-seri kalau mati, wa na'udzubillah. Dan juga harta yang banyak. Inilah yang dikatakan kehidupan yang kamu bangga, yang kamu kasih, yang kamu cinta. Kata Jibril, kasihlah, cintalah apa yang kamu nak cinta. Kamu mati, kamu akan berpisah dengannya. Kita ni hebat macam mana? Bila mati, 3 akan pergi ke kubur, 2 balik, kata Nabi. Keluarga datang, harta pergi. Yang ketiga, amalan. 2 ni balik keluarga, yang kedua harta, tinggal amalan kita. Amalan yang akan teman kita sampai mana? Sampai berlakunya kiamat. Sebab itu kata ulama, orang yang mati hari ini, besok kiamat, dia juga merasakan duduk di alam barzakh itu ratusan ribu tahun.
Yang mati dulu, dia rasa hidup dekat kubur ratusan juta tahun. Yang mati hari ini, esok kiamat juga merasakan dia di alam barzakh ratusan juta tahun. Sama. Tuan-tuan, kita duduk kuliah 1 jam pun rasa punggung tu panas. Ni aircon ni. Macam mana duduk dalam kegelapan kubur yang sempit, padat, lekat, likat, gelap gelita, dihempit, dalam keadaan diseksa, dalam keadaan seorang-seorang, keseorangan, tak ada siapa yang boleh kita panggil. Macam mana keadaannya? Allahu Akbar. Inilah yang digambarkan. Maksudnya, cinta itu dia boleh menjadi mulia ataupun tidak bila kita tengok siapa yang kita kasih. Sebab tu Allah mendidik kita dalam surah Ali Imran ayat 31. Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah kalau kamu kasih kepada Allah, ikutlah aku. Maknanya cinta pada Allah terikat dengan cinta pada Rasulullah, dan cinta pada Rasulullah terikat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulullah. Kalau kita taat Rasulullah, apa yang dibawa, maka kita akan, apa dia? Kita akan dikasihi oleh Allah. Dan kasih kepada Allah berbalas dengan kasih pada Rasulullah. Sebab itu, biar seorang sahabat bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik ni ketika Nabi hijrah sampai Madinah, umurnya 10 tahun. 10 tahun. Bila Nabi sampai Madinah, ada sahabat-sahabat hadiahkan Nabi. Ada yang tolong nak buat rumah, ada nak bagi kebun, ada nak bagi tu, bagi ni. Mari mak dia, Anas bin Malik, nama dia Ummu Sulaim. Ummu Sulaim. Dia kata apa? Dia kata, ya Rasulullah, aku tak ada apa nak beri. Aku ada anak ni, Anas nama dia. Anas, 10 tahun. Kau ambilkan budak ni, kau buat dia khadam, pembantu. Buat dia bibi engkau. Sebab tu kita jumpa nama Anas, Anas. Itulah Anas bin Malik. Umurnya panjang tuan-tuan. Mak dia minta Rasulullah doakan dia. Nabi doakan, Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Ini doa Nabi pada Anas bin Malik. Allah apa dia? Rezekikan pada Anas ini. Pertama, apa dia? Harta yang banyak. Anas kaya tuan-tuan. Kedua, anak yang ramai. Anak dia ramai tuan-tuan. Anas ni umur dia panjang, 100 tahun lebih. Dia melihat anak cucu dia seketika dia meninggal seramai 125 orang. Dia hidup dia berkhidmat. Sebab itu Nabi nak wuduk, air disediakan. Nabi nak capal disediakan. Kita jumpa nama Anas bin Malik, hidup membantu Rasulullah. Dan bila dia kata, tengok, fama farahna ba'dal islami farhan asyaddu min qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam fa innaka ma'a man ahbabta. Tidak ada perkara yang lebih kami gembirakan setelah Islam, kata Anas bin Malik, melainkan kata-kata Rasulullah, anta ma'a man ahbabta. Kamu bersama orang yang kamu kasih. Lalu Anas kata, aku kasih Rasulullah, aku kasih Sayyidina Abu Bakar, aku kasih Sayyidina Umar. Kita besok dibangkitkan dengan orang yang kita kasih. Tuan-tuan, siapa kat sini pernah belanja saya nasi lemak? Tak pernah? Nah, tak pernah? Tak pernah? Tak pernah kan? Belanja lah. Kurang-kurang besok saya boleh sebut, dia belanja aku nasi lemak, ya Allah. Saya ambil peluang, ada masa susun, pergi Kedah, jumpa Tok Guru dah uzur. Tok Guru kita ni sedang sakit, Syekh Fahmi Zamzam sedang sakit.
Pak Sumit Wali sakit. Tuan-tuan ada program tak ziarah tok-tok guru ni hidup kita? Ada. Yang kita buat program ziarah Tesco, Sogo, Giant, Pasar Malam, Pasar Tani, Pasar Minggu, pasar. Sebab apa tuan-tuan? Setelah Nabi wafat, Nabi tinggalkan pusaka dia. Selain daripada Al-Quran dan hadis, Nabi tinggalkan pusaka dia. Apa dia? Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Allah angkat ulama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat ulama. Rasulullah angkat ulama. Cara Allah nak hinakan kita, Allah matikan ulama. Inna Allah la yaghbidu ilma yantazi'uhu minal ibad walakin yaghbidul ilma biqabdil ulama. Allah tak ambil ilmu sekali angkat, tetapi Allah matikan alim ulama. Bila alim ulama meninggal tuan-tuan, jangan menangis tuan-tuan. Patutnya kita menangis kerana kita tak membantu alim ulama membangunkan agama, mewujudkan universiti, membangunkan pondok pengajian, tahfiz dan sebagainya. Kita buat dono pekak badak siang malam pagi petang. Apa bahagian kita dalam membangunkan agama Allah? Tuan-tuan tak rasa bangga ke menjadi penolong agama Allah dengan sebab RM1, dengan sebab RM10 kita menolong agama Allah, sebab kita berdoa bangun malam agar berjayanya Islam. Ini sebahagian dia. Sebab kasih kepada ulama bukan sebab dia maksum, bukan memuliakan ulama. Ulama itu suci, jadi takdis. Kita nak jadi rahib pendeta, bukan. Memuliakan ulama kerana ulama itu meneruskan kerja Nabi, menjaga agama, membangunkan agama. Sebab itu keberkatannya di situ. Sebab hadis tu tadi, anta ma'a man ahbabta, engkau dibangkitkan bersama orang yang kau kasih. Tiba-tiba hidup kita tak minat kasih cinta pada ulama, kita minat penyanyi, pelakon, kita minat ahli sukan. Habis kita besok nak dibangkitkan dengan siapa? Ini dia. Apa yang boleh menolong kita? Allah mengangkat, Rasul mengangkat, malaikat mengangkat. Tuan-tuan belajar ni, malaikat memayungkan dia punya sayap. Tuan-tuan je tak nampak. Sehinggakan dalam hadis sahih, ikan-ikan di laut Cina Selatan mendoakan tuan-tuan yang duduk di sini. Sehinggakan hatta namlah fi juhriha, semut dalam lubangnya mendoakan kesejahteraan orang yang pergi majlis ilmu. Kita dah tahu kita lemah, cari syafaat supaya kita kuat. Kita tahu kita tidak sempurna, cari makhluk yang sempurna, malaikat. Tu yang orang sebut sedekah subuh. Kenapa sedekah subuh? Sebab waktu subuh ada malaikat yang berdoa, ya Allah, engkau tambah rezekinya pada orang yang bersedekah. Tuan-tuan, yang doa ni bukan imam masjid wilayah. Faham cerita ni? Malaikat. Ada tak pernah dengar doa malaikat Allah Ta'ala? Sebab itu keberkatan hidup kita terkadang kerana makhluk yang lain, iaitu malaikat. Sebab itu kasih sayang ini kita bina. Kasih sayang ini kita bina. Hidup tak tadi muayyashah bersama ulama kerana ilmunya. Sementara dia belum mati, belum meninggal ni, jumpa, carilah, mintalah ilmu, mintalah kafiat, mintalah doa, mintalah ubat-ubat, cara merawat Islam. Dapat satu simpan, ziarah lagi simpan. Kita beramal, sampaikan. Inilah maksudnya. Jangan rasa rugi tuan-tuan. Jangan rasa rugi. Saya, pelajar saya ambil dari Kemboja. Orang miskin duduk dekat Sky Park, kampung dia, masuk kena pakai sepatu buah cukang. Bawa pergi Malaysia 2 orang, satu Sulaiman Omar, satu Abdul Aziz. Mak dia bagi macam ni, air shampoo besar ni. Bila masuk dekat airport tak boleh sebab cair kan. Custom ambil. Dia tengok shampoo mak dia bagi, saya faham air mata dia berlinang tuan-tuan. Itulah harta yang dia nak bawa pergi ke Malaysia. Tuan-tuan,
Dia bawa baju 3 helai je, beg kecil 3 helai baju tak ada. Saya tanggung dia. Orang yang tanggung dia dah meninggal lah, orang Petaling Jaya. Habis dia hafal Quran 3 tahun, saya bawa jumpa orang yang tanggung dia. Saya kata, Tuan Haji, Quran dah siap 30 juzuk. Menangis pakcik tu. Saya tak pandai baca Quran, Ustaz. Tak apa pakcik. Quran ini selagi dalam dada dia sampai-sampai Pak Haji dapat sampai hari kiamat. Jangan risau pakcik. Allahu Akbar. Menangis dia. Pakcik tu dah meninggal. Tuan-tuan tahu budak ni buat apa sekarang? Dia balik Kamboja, dia buka madrasah tahfiz Al-Quran. Dia mengajar orang Kamboja menghafal Al-Quran. Agak-agak besar mana pahala pakcik tu? Kita perasan tak benda ni? Tak perasan. Sebab ini dia. Kita tak memahami konsep kasih tu kepada nilai yang bermanfaat. Yang dua, nilai yang sifatnya berkekalan. Kalau kita faham tuan-tuan, kita tidak menjadi orang yang melihat, kita menjadi orang yang menyungguh. Sebab itu tuan-tuan, kalau kampung kita duduk dalam pedalaman, satu kampung ada seorang dia hafal surah As-Sajadah. Hari Jumaat dia jadi imam, ada sujud As-Sajadah. Tiba-tiba dia meninggal. Satu kampung lepas tu tak dengar surah As-Sajadah. Itu baru menghafal satu surah daripada Al-Quran. Macam mana kalau 30 juzuk? Tiba-tiba 30 juzuk tak ada. Yang hafal satu surah meninggal. Apa keadaan kita ketika itu nak mendengar surah As-Sajadah pada hari Jumaat? Dan benda ini dia kena berusaha dan dia memerlukan pengorbanan bersama. Sebab itu terkadang orang masuk syurga dengan sebab sebutir pasir, dengan sebab sebatang paku. Buat madrasah, dia infak 1 biji paku. Lalu Allah sebut dalam Quran, wa ma anfaqtum min syai'in. Perkataan syai'in tak ada alif lam. Apa yang kamu infakkan dari benda, batu, pasir, paku, kayu, apa saja, Allah ganti dengan syurga. Macam mana keyakinan kita? Sebab itu sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kaedah dan cara yang diajar oleh Allah pada Rasulullah. Rasulullah ajar pada sahabat-sahabat. Anta ma'a man ahbabta. Engkau bersama dengan orang yang kau kasih. Kau nak berjumpa Rasulullah, taat apa yang Nabi bawa. Berjumpa Rasulullah walaupun tidak di dunia, bersama di akhirat, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kasih kita itu biar berpada dan dia ada manfaat daripada apa yang kita lihat pada hari ini. Kasih kita hanya kepada dunia. Saya minta maaf terkasar bahasa, kita dapat 2 poin, insya-Allah kita sambung pada poin yang lain dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya dah sebut tadi, kuliah tak perlu lama-lama. Kuliah yang terbaik mulanya lewat, habisnya cepat. Macam marah je. Boleh deh? Boleh. Kita sikit-sikit je, insya-Allah. Kita sambung lagi. Ada masa, insya-Allah. Dalam keadaan kita nak merangsang orang beriman agar menjadi orang yang terbaik. Itu kerja Nabi. Ya ayuhan Nabi, haridil mu'minina 'alal qital. Wahai Rasul, rangsanglah orang beriman supaya berjuang. Supaya berjuang, insya-Allah. Jadi sahabat yang dikasihi oleh Allah, dekat atas luar tu tembok ada flyers, ada sedikit kertas selai. Saya buat wakaf, serambi ilmu. Apa tu serambi ilmu? Surau. Saya nak ke Ulu Bernam ni untuk urusan ni lah. Memang saya selalu ke sana. Tuan Haji Usman pun tahulah. Saya beli tanah 9 ekar. Saya buat madrasah tahfiz, pondok pengajian kitab. 3 ekar saya buat bela ikan sikit, ayam sikit, pokok-pokok sayuran sikit untuk anak-anak tahfiz ni makan. Saya ambil anak yatim, saya ambil orang-orang susah asnaf, bagi pendidikan percuma biar dia jadi alim ulama. Percuma tuan-tuan. Saya buat 9 ekar. Agak-agak berapa juta harga dia. 9 ekar tuan-tuan. Saya buat. Saya beli hutan.
Yang jual tanah tu kata, tengok saya atas bawah, kecil besar, kecil besar. Ustaz nak buat apa beli hutan ni? Nak buka madrasah. Ustaz gila ke? Memang gila. Bila saya dah tebang 9 ekar, terperajak dia, menangis dia. Dia ingat saya nak buat 10 tahun, 20 tahun akan datang. Saya buat benda ni dalam tempoh PKP 5 bulan sahaja. Saya dah habis RM800,000, tuan-tuan. Saya pulut. Kenapa, tuan-tuan? Sebab saya akan mati. Ulama-ulama mati. Siapa yang akan meneruskan agama ini kalau bukan kita bangunkan agama, para alim ulama, para hufaz? Saya ada 30 pelajar di South Africa sekarang belajar kitab. 30 hafiz hufaz ini belajar kitab, akan balik lagi 5 tahun. Dah 3 tahun mereka pergi. Saya bangga, tuan-tuan. Ramadan, beberapa orang pelajar saya dipilih oleh pihak universiti menjadi imam tarawih di Durban, di Newcastle, di beberapa bandar besar South Africa. Bukan Ulu Tembeling, tuan-tuan. South Africa. Dan saya kirim, saya hantar. Saya ambil daripada kecil. Ada orang susah, ada anak yatim. Dah jadi apa yang saya impikan. Dia jadi ulama balik besok. Dan benda ni bukan berlaku semalam. Puluhan tahun kita kena bina benda ni. Saya hanya mengharapkan, masukkanlah RM1 ke, masukkanlah. Saya nak membina Serambi ni. Serambi ilmu ni tempat pengajian berkitab. Orang-orang dewasa duduk kat situ, orang-orang pencen duduk kat situ. Saya buat silibus tauhidnya, fiqahnya dan tasawufnya, Qurannya. Mereka nak duduk dalam keadaan suasana saya buat satu kampung. InsyaAllah. Doakanlah. Doakanlah. Mudah-mudahan Allah berkati. Sekarang ni fokus saya Ramadan, kalau izin Allah, saya nak pasang cerucuk untuk surau. Cerucuk, kita buat surau dulu, insyaAllah. Harganya 600-700 ribu. Itu pembengkat permulaan. Kecil je, tuan-tuan, 600 ribu. Seorang RM1, 600 ribu. Umat Islam 600 ribu ringgit. Cuma nak bagi RM1, bagi RM1 sekeping, demam 2 tahun. Lepas tu, ya Rabbana atina fid dunya, nak masuk syurga Allah. Infak RM1 demam setahun. Apa barang? Jiwa kecil. Orang Arab kata, ala qadril azimi ta'til azaimu. Dari jiwa yang besar datang kerja-kerja yang besar. Juta-juta ni sikit je, tuan-tuan. Sebab saya dah berjaya dengan izin Allah. Saya dah bina madrasah dekat Muar. Ada 400 pelajar lah ni. Pelajar sekolah madrasah swasta terbaik Johor, sekolah saya, tuan-tuan. Ada UPSR-nya berjaya, menengahnya berjaya, tahfiz berjaya. Dan kita dah buat kat Puchong untuk pelajar yang hafal Quran nak pergi luar negeri. Dah 2, yang ni ketiga kita bagi percuma. Kita nak cari anak yatim, kita nak dia makan yang terbaik. Nak makan ikan ada. Makan ayam kita sembelih, nak makan sayur pokok ada. Kita buat semua, kita pulun semua untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah 11 hari bulan April ni, 2 hari sebelum puasa, saya buat kenduri doa selamat, solat hajat atas tapak ini dekat Ulu Berna. Kalau rasa siapa nak pergi, maklum, saya nak sediakan makanan, kan? Kan datang kan tak ada makanan, buat apa, kan? Sediakan makanan. Saya ajak pelajar-pelajar saya solat hajat, kita doa supaya Allah berkati hidup kita. Kalau kita mati, kuat-kuat. Setakat ini kita dah bina jalan daripada luar ke dalam 800 meter. Saya tebang pokok, saya buat jalan di atas reserve jalan 30 kaki, 800 meter. Yang sumbang ni ada yang dah meninggal dunia. Orang buat jalan ni, orang lalu untuk hafal Quran, baca Quran, tak ada kitab, pergi balik, pergi surau solat. Yang mati tu dah sumbang RM1, RM2. Orang guna jalan sampai kiamat. Di atas jalan yang kita dah bina 800 meter. Bukan pendek, 800 meter terus ke tapak madrasah. Orang ini saya yakin lah, ni seronok dia di alam barzah. Dia dah buat benda yang baik. Kita pijak, nampak tak apa-apa.
atasnya ada yang berjuang dan menyumbang. Mudah-mudahan Allah berkati tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.